Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam ya Allah membawa maksud ya Allah rahmatilah. Allahumma ya Allah salli ala Sayyidina Muhammad, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, ke atas ahli keluarga baginda, para isteri, para ahli keluarga, anak-anak, cucu, keturunan Nabi, subhanallah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada sekalian para sahabat, subhanallah. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah masih lagi menyambung nyawa kita, masih lagi kita boleh mampu mencelikkan mata, mampu bercakap, mampu menggerakkan tubuh badan. Alhamdulillah, subhanallah. Sebenarnya ramai di kalangan kita yang sangat tidak menyangka bahawasanya kematian datang dalam keadaan yang tidak disangka. Masih muda, masih sehat, datang dalam keadaan tidak ada tanda, subhanallah. Jadi tuan-puan dan mata Allah sekalian, hal tersebut boleh saja berlaku kepada kita. Namun alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita peluang pada pagi yang barakah ini untuk berada di taman syurganya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah semalam, kalau siapa yang mengikuti kuliah Riyadhus Salihin kita semalam, kita ada membacakan satu hadis yang panjang. Dan hadis itu iaitu berkenaan dengan Abu Ishaq, seorang sahabat Nabi yang telah dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Dan kita perhatikan hadis semalam, ni kita cakap pasal hadis semalam ni, sahabat-sahabat di mati Allah sekalian, sikit je saya nak sentuh. Okey, sebelum tu kita tanya khabar dulu. Sahabat-sahabat di mati Allah sekalian, apa khabar semua? Anda bersiaran daripada mana? Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Anda bersiaran daripada mana? Jawab apa khabar dan anda daripada mana? Hari ini saya nak menyapa sikit lah. Ada Miria, ada Rusminah Bujang, Ra'ainingah. Ini daripada IG. Subhanallah, Asyikin Megat daripada Ampang, Nurilika daripada Melaka, Enli 30, Nadira, Umar Batrisha, Gaya Bo daripada Singapura, Masya Allah, Ejah 71, Hajar Ramli daripada Melaka, Parit Bunta, Zaliha Yahya, Petaling Jaya, Jasper. Okey, Seludung Mayang daripada Singapura juga. Alhamdulillah. Ada daripada Brunei, Fikah Kalixta daripada Brunei, daripada Jantuk Pahang, Mas Medan daripada Muar Johor, Putrajaya ada, Din Munir, saya baik alhamdulillah. Manakala sahabat-sahabat di FB pula ada Fauzia Haji, Pak Fauzia Haji, terima kasih daripada Rembau, masya-Allah. Muhammad Faizal, Abdul Rahim is watching, Zaleha Haza, Tuan Fashadia, Riza Amir, Laila Omar, Miss Daruni, Nuliza Darwish, Ifa Yahya, subhanallah. Salamah Yunus daripada Pekan Pahang, Mia Sofia, subhanallah, alhamdulillah. Serian Sarawak, terima kasih, alhamdulillah sihat kami sihat. Aliza Dris, Aini Rahmat daripada Singapura, Yus Hazmida, Yuniza Zanazin, Faizal Yaziz, Anita Suhana, Tayyibah Toy, subhanallah, Aida Lutfi, Siti Hash, Fitri Aidil, Sunita Muhammad, Razia Muhammad Saleh, Farah Leong is watching, terima kasih Uhti Farah Leong, Zarif Adha. Saya sebenarnya terfikir daripada beberapa hari, terima kasih Encik Abdul Rahim, Mazani Abu Bakar, Zurinda, Mia Sofia, Noril Ali, Nurul Hidayah, subhanallah, alhamdulillah, daripada Kelantan, Pulau Condor, subhanallah, ada Sengamat Johor, Siti Munirah, Ahmad Sirfan. Okey, alhamdulillah.
Fina Safina daripada Penang. Terima kasih. Benaris Begum. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat, saya sangat mengharapkan anda boleh tuliskan nota dengan terbaik, siap dengan hadis Nabi semuanya. Kemudian anda boleh tinggalkan komen ataupun nota tersebut. Mungkin tag saya di FB. FB personal saya ada. Namanya Asma Harun. FB personal saya Asma Harun. Macam itulah, ASMA Harun. Itu FB personal. Ini kan page Ustazah Asma Harun. Ataupun anda boleh hantarkan nota tersebut melalui PM. Saya PM saya takut tak sempat buka. Mana ya kita nak buat? Saya macam ni. Setiap kali habis kuliah, kitab Riyadhus Salihin kita, jika ada seseorang ataupun ramai yang tuliskan nota dengan terbaik daripada awal, lepas tu dia siapkan juga dengan kisah, lepas tu dia bawakan sekali hadis Nabi yang kita bacakan, lepas tu sedikit syarah yang kita bincangkan daripada siri Riyadhus Salihin kita yang pertama. Ini siri yang ke-7 kan, ini siri yang ke-7, yang ke-8 dah. Ini yang ke-8. Okey, daripada siri pertama hingga ke ni, kita akan pilih mana-mana penulisan nota yang terbaik untuk kita siarkan di page Ustazah Asma sekali dengan nama penulis, dan yang terpilih juga akan dapat hadiah. Yang terpilih akan dapat hadiah daripada saya sendiri. Subhanallah. Jadi sebenarnya bukanlah nak buat pertandingan apa, nak menggalakkan supaya kita ni semangat menulis. Dan jangan kecewa kalau tulisan anda belum terpilih, sebab siri ni mungkin akan ratus ataupun ribu, macam tu. Jadi macam mana kita nak buat ya, nota tu kita share ataupun anda tulis, anda buat hashtag. Hashtag ni kita boleh kesan kalau hashtag boleh kot biasa rasanya kena hashtag. Kita buat hashtag Riyadhus Salihin. Nanti kita fikirkan balik, tim cuba bincang macam mana untuk mudah dia orang tulis dekat FB. Dia orang tulis dekat FB. Lepas tu kita dapat trace. Kita nak trace macam mana? Tim kena bincang, bagi tahu Ustaz Fazli, Ustaz Tengku, macam mana nak trace mereka yang kalau tag takut banyak sangat. Bagaimana kita nak trace orang ni, mereka yang tuliskan nota, kemudian dia tag, dan nota yang terpilih tersebut kita akan post di page Ustazah Asma. Sebab tim kami pun tak sempat. Jadi siapa yang tak sempat dengar kuliah, mungkin dia akan baca. Jadi dan akan terimalah hadiah yang istimewa daripada saya, insya-Allah, sebagai menggalakkan kita ni menulis. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, semalam kan kita baca kisah Abu Ishaq, seorang sahabat Nabi SAW yang sakit tenat dalam ketika menunaikan ibadah haji bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian kita perhatikan hadis ini menceritakan Abu Ishaq sedang sakit. Dan apa yang berlaku iaitu Rasulullah SAW menziarahi sahabat Nabi ini. Saya cuma nak sebutkan menziarahi orang yang sakit adalah salah satu daripada sunnah Nabi yang sangat dituntut. Sunnah Nabi yang sangat mulia, yang sangat banyak pahala dan janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang ziarah orang sakit. Sama ada sakit biasa ataupun sakit tenat. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, dalam keadaan musim wabak COVID-19, kita tidak dibenarkan untuk ziarah orang sakit. Salah dari sudut undang-undang ataupun dari sudut syariat. Keduanya salah. Jadi kita tidak dibenarkan. Jadi macam mana kita nak mendapat juga pahala ziarah orang sakit? Jadi kita hubungi orang yang sakit. Ataupun ada orang yang sakit, dia komen di FB, doakan saya. Saya dah ahli keluarga positif COVID. Ataupun doakan mak saya sedang sakit sekian-sekian. Apa yang mampu kita buat? Yang terbaik adalah mendoakan. Kita doa, ambil masa dalam 1 minit saja, tuliskan doa. Ya Allah, gini-gini. Dan doakan betul-betul. Subhanallah. Ataupun kita bertanya khabar. Dan adalah perkara yang sangatlah baik, Masya Allah. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang saya buat juga perkara yang sama. Dan saya nak menggalakkan, cuma saya nak tunjuk contoh dan menggalakkan saja. Ada kawan-kawan di FB yang saya tak kenal dan tak pernah jumpa.
Tapi bila kita baca dia sakit dan dia dalam keadaan susah, kita terus PM. Masya Allah, kita PM, kita kata, puan, saya doakan sekian-sekian. Boleh tak puan berikan saya sedikit account number? Jangan sedikit kan, tak sampai pula. Account number, saya nak beri sedikit sumbangan sebagai tanda saya menziarahi puan. Sebagai tanda saya sebagai saudara se-Islam bertanggungjawab, saling bertanggungjawab. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, dan kebanyakan yang akan balas menangis, kata, ya Allah, memang tengah susah Ustazah. Musuh dengan suami sakit, dengan saya dengan ni sekian-sekian, memang tengah susah sangat. Saya tak sempat masaknya apa, uruskan ni. Jadi saya kata macam ni, makanan ni puan beli je lah makanan sementara, tak sempat nak uruskan macam-macam perkara. Masya Allah, tuan-puan dan mata Allah sekalian. Kan waktu kita boleh ziarah saat hidup, apa yang biasa kita buat? Kita akan pergi ziarah, doa sikit, lepas tu kita bagi duit sikit kan? Kita bagi duit RM10 ke, RM15 ke, RM20. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Orang sakit bukan nak sangat duit tu, tapi dia keadaan susah, dia dalam keadaan kesukaran, kita memudahkan urusan. Dan ini hadis Nabi SAW, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya yang sedang kesulitan, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kita mudahkan urusan saudara kita di dunia, kita akan dapat balasan dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan melapangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Jadi bila kita hari ini kita boleh menolong orang walaupun kita tak kenal, sebab adanya media sosial. Sebab itu media sosial ini kalau kita manfaatkan kebaikan, dia sangatlah banyak. Nak gunakan keburukan juga sangatlah mudah. Jadi sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan ziarah orang yang sakit. Jadi jangan kita buat alasan COVID tak boleh nak ziarah, maka kita boleh ziarah dengan cara yang dicadangkan tadi. Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, Man ada maridan aw zara akhalahu fillahi nadahu munadin an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannah manzilan. Subhanallah, perhatikan hadis Nabi, kelebihan orang yang menyantuni orang yang sakit ataupun ziarah. Kita tak mampu ziarah secara fizikal, ziarah secara alamiah, doakan. Ini sama, kalau ziarah fizikal pun kita disunatkan mendoakan. Kedua, sebab doa ziarah orang sakit makbul, tuan-puan sekalian. Nanti saya bacakan hadis yang lain. Subhanallah. Kedua, kita akan meringankan beban orang sakit. Jadi kita boleh buat perkara tersebut di alamaya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit ataupun mengunjungi saudaranya se-Islam kerana Allah. Nabi kata, siapa yang menjenguk menziarahi orang sakit ataupun mengunjungi saudaranya se-Islam, maka akan ada yang memanggilnya. Siapa yang memanggilnya? Iaitu para malaikat. Bahawa engkau telah berbuat baik dan perjalananmu juga baik, serta engkau telah menyiapkan suatu tempat tinggal di dalam syurga. Subhanallah. Kamu telah menyiapkan tempat tinggal di dalam syurga. Hadis sahih dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, hadis ini menceritakan tentang kedudukan orang yang menziarahi orang yang sakit. Orang yang menziarahi orang yang sakit ataupun menziarahi saudaranya dengan niat menghubungi silaturahim kerana Allah, maka akan ada yang memanggilnya bahawa engkau telah berbuat baik dan perjalananmu juga baik. Engkau telah buat kebaikan, perjalananmu untuk ziarah orang sakit. Kalau kita di alam maya, proses kita nak ziarah, nak santuni dia itu, subhanallah, juga baik. Dan serta engkau telah menyiapkan tempat tinggal di dalam syurga. Hebat tuan-puan sekalian. Rupanya bila berlaku wabak COVID-19, kita sedang diberi peluang oleh Allah untuk ziarah secara alam maya. Sangat ramai orang yang sakit, yang kita kenal ataupun tidak. Jadi seolahnya di sebalik musibah ini terlalu banyak rahmat Allah. Siapa yang menyantuni orang yang sakit,
Sama ada bila kita tengok dia post di FB, lalu kita pun balas dengan doa. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan. Ya Allah, berikanlah dia kekuatan. Ya Allah, sembuhkanlah dia sekeluarga. Walaupun tak kenal. Jangan mendoakan kepada yang kenal saja. Mana yang melintas di wall kita, terus kita tinggalkan doa. Ambil masa 1 minit saja. Dan jika kita mampu, kita mesej dia. Ada apa-apa yang saya boleh tolong ke? Boleh bagi account number. Memang tak banyak, RM10 je kita transfer. Tapi bagi orang yang memerlukan, ia sangatlah bermakna. Subhanallah. Apa yang kita akan dapat bila kita menyentuh ni? Kita sedang menyiapkan tempat tinggal di syurga. Ini adalah doa para malaikat. Sesungguhnya, hadis Nabi ni Nabi sebut, sesungguhnya engkau telah menyiapkan suatu tempat di dalam syurga. Sampai begitu sekali tuan-puan sekalian. Jadi adakah semalam, kemarin dulu, hari ini kita telah menyiapkan tempat tinggal kita di syurga. Bagaimana? Menyantuni orang sakit. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, hadis hasan. Afdalul a'mal an tadkhulu ala akhikal mu'min sururan. Sebaik-baik amal soleh, Nabi bersabda, sebaik-baik amal adalah engkau membuatkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. Nabi kata, sebaik-baik amal yang soleh, sebaik-baik amal soleh. Ini kan nama kitab yang kita sedang tadabbur ini, Riyadhus Salihin, Taman Orang Soleh. Dan Nabi bersabda, sebaik-baik orang yang soleh. Orang soleh tu dah baik dah. Tapi Nabi sebut, sebaik-baik orang yang soleh. Sebaik-baik orang yang soleh. Orang soleh yang terbaik, Nabi kata, adalah orang yang membuatkan saudaranya gembira. Orang yang membuatkan saudaranya gembira. Itulah sebaik-baik orang yang soleh. Sahabat dimati Allah sekalian, Ustaz, boleh tak Ustaz tolong ambilkan hadiah semalam ada dalam almari tu? Tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi sebut sebaik-baik orang yang soleh. Orang yang sebaik-baik amal, orang yang soleh, sebaik-baik amal soleh, afdalu amal soleh adalah engkau membuatkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. Minta maaf, Nabi sebut sebaik-baik amal soleh adalah kamu memberikan kegembiraan kepada saudaramu. Encik buka je sebab dia dalam beg tu kan, yang semalam tu. Encik buka je pintu-pintu. Saya rasa mungkin ada tengah-tengah. Tak ada, seterusnya. Tak ada tu encik. Ia dalam kotak. Encik tengok pintu lain. Tengok pintu lain, tak ada. Buka je pintu lain. Lagi. Kedua. Encik guna 2 tangan. Okey, encik buka. Tak ada. Yang semalam tu, yang dalam paper bag tu. Ya. Okey. Jangan bimbang. Masa ada. Sahabat dimati Allah sekalian, semalam saya terima satu hadiah daripada peminat cilik, umur 12 tahun, dengan kakak dia. Saya tak pasti umur dia berapa, tapi umur 12 tahun dah jahannam, betul kan? Dia ada menghantarkan hadiah. Ada yang biasa post, ada juga yang hantar ke galeri. Subhanallah. Hadiahnya memang kalau kita tengok hadiahnya biasa. Ramai orang hantarkan hadiah, minta maaf ya, sebab tajuk ni menggembirakan hati saudara adalah amal soleh. Sebaik-baik amal soleh, afdalul a'mal. Nabi sebut sebaik-baik amal soleh adalah kamu menggembirakan saudaramu. Menggembirakan saudaramu ini bukan sekadar dengan suatu benda yang maha berharga dan sebagainya. Bila saya buka tuan-puan sekalian, dalam ni ada ada kotak. Dia kirimkan dalam paper bag. Kemudian ada kotak. Masya Allah, ada kotak putih. Bila saya buka, kandungannya adalah umur 12 tahun ni yang hantar, 12 tahun. Kerongsang, Masya Allah. Saya tahu harga kerongsang ni sebab saya jual kerongsang ni. Masya Allah. Maksudnya kerongsang yang bukanlah setengah orang nak beli yang mahal apa. Tapi saya sangat bahagia dan dia belikan. Dan dia seorang yang sangat memahami. Macam dia tahu saya suka warna purple. Kan Ustazah banyak suka beli warna purple. Ini bukan sebab saya nak hadiah. Saya nak ceritakan sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Untuk menggembirakan dan untuk memiliki sebaik-baik amal soleh. Kita tak perlu untuk mahal. Okey, dia berikan kerongsang biasa. Dan saya memang selalu pakai kerongsang sebab tudung saya longgar. Kadang longgar, kadang ketat. Warna purple. Saya kata, ya Allah,
anak ini umur 12 tahun sangat memahami. Dia tahu saya suka warna purple. Kemudian diberikan satu hand sock. Hand sock biasa, Masya Allah. Dan setiap kali saya pakai, insya Allah dapat pahala baginya. Kemudian di dalamnya ada satu surat. Ada satu surat yang sangat istimewa. Surat kecil. Dan surat ini membuatkan saya menitiskan air mata. Bagaimana seorang remaja, kanak-kanak yang sangat memahami tentang erti perjuangan. Dia tuliskan surat. Comelkan tulisan. Masya Allah. Subhanallah. Baiklah. Saya baca ya apa yang dituliskan. Assalamualaikum Ustazah. Allahu. Dimulakan dengan Allahu. Maksudnya ya Allah. Alhamdulillah dapat sampai hadiah nikat Ustazah. Dia eja KAT. Walaupun tak dapat jumpa. Hadiah ni biasa-biasa je Ustazah. Segan saya. Hihihi. Budak-budak umur 12 tahun. Masya Allah. Tengok dia tulis kan. Ini mungkin dengan kakak dia sekali. Hadiah ni biasa-biasa je Ustazah. Segan saya. Hihihi. Moga Ustazah sihat selalu. Gembira. Bahagia. Walaupun diuji tanpa henti. Ini. Pengertian yang sangat dalam. Walaupun masih remaja. Walaupun diuji tanpa henti. Saya bukanlah sesiapa. Tapi Ustaz Wadi Anwar selalu pesan. Dia titipkan pesanan daripada Ustaz Wadi Anwar. Tapi Ustaz Wadi Anwar selalu pesan, kalau rasa ujian berat, tengoklah ujian Nabi jauh lebih berat. Masya Allah. Subhanallah, dia bagi nasihat dan peringatan kepada saya. Dia kata, Ustaz Wadi Anwar selalu pesan, kalau rasa ujian berat, tengoklah ujian Nabi jauh lebih berat. Moga Ustazah sentiasa kuat, positif dan sabar. Lepas tu dia buat macam smile, lukis. Ustazah, Masya Allah. Ini yang part saya rasa touching sangat. Dia sebut, ini anak kecil tuan-puan sekalian. Bagi surat, semalam saya terima. Ustazah, teruslah menjadi payung kepada kami. Teruslah menjadi pelita buat kami. Teruslah menjadi panglima kepada kami. Teruslah berdiri teguh untuk dakwah. Kami ingin bersama di belakang Ustazah dalam medan perang dunia ini. Salam sayang. Biiznillah. Masya Allah. Tuan-puan sekalian boleh tengok anak kecil ni dia menulis. Lepas tu dia lukis love. Kemudian dia ada buat smile. Namanya adalah Mahirah. Dia tanda tangan dan dia tulis namanya Mahirah. Anak dia Mahirah, terima kasih sangat. Ustazah terima surat yang sangat istimewa. Teruslah menjadi payung kepada kami. Teruslah menjadi pelita buat kami. Teruslah menjadi panglima kepada kami. Teruslah berdiri teguh untuk dakwah. Kami ingin bersama di belakang Ustazah dalam medan perang dunia kini. Salam sayang. Mahirah. Ustazah pun sayang sangat kamu kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya surat-surat saya banyak terima. Ramai yang post ke galeri Ustazah Asma. Sebab galeri boleh cari saja, alamat galeri semua orang boleh cari. Cari saja Google ke apa, galeri Ustazah Asma ada. Dan surat-surat anda yang selalu anda kirim saya simpan. Saya letak dalam satu file dan saya akan baca. Ini juga daripada mereka dua beradik. Ini pun hadiah. Nampak besar kan? Masya Allah. Bila saya buka, Masya Allah, subhanallah, iaitu satu pokok lavender. Tuan-puan sekalian, saya tahu harga pokok ni mungkin beli di DIY ataupun dia boleh didapati di kedai-kedai ni. Satu pokok plastik lavender. Masya Allah. Tetapi surat dia kecil saja, surat dia yang kecil, tetapi suratnya penuh dengan pengertian. Kenapa? Sebab dia sebut, dia tulis di sini, walaupun kecil ada surat ni, dalamnya ada pokok dan saya akan jadikan hiasan dalam tempat saya ni. Masya Allah, dia tulis, minta maaf, saya tak ada bunga orkid, tapi saya ada bunga lavender purple buat Ustazah. Masya Allah. Anak ni dua beradik, umur 12 dengan kakaknya umur berapa belas? Saya umur 18. Okey. Minta maaf, saya tak ada bunga orkid. Sebab apa? Saya percaya anak ini selalu ikut live saya. Saya selalu sebut saya suka orkid. Dan ramai orang hadiahkan orkid. Jadi dia tulis, Ustazah, saya tak ada bunga orkid. Tapi saya ada bunga lavender purple. Sebab mereka tahu saya suka purple. Masya Allah. Tapi saya suka je bunga semua warna saya suka. Purple buat Ustazah. Jadi,
mulai hari ini saya bukan saja suka orkid, saya juga suka bunga lavender. Saya sangat suka dan apa bunga pun sangat suka sebenarnya. Masya Allah. Kemudian bolehlah dia bagi kepada saya minyak urut. Dia kirimkan minyak bidara, aromaterapi. Masya Allah, subhanallah. Dan dia nak subhanallah supaya saya sihat, saya positif selalu. Saya nak ucap terima kasih banyak wahai anak anda berdua yang telah mengirimkan hadiah ni. Encik, tolong cik. Okey, subhanallah. Saya kan sebenarnya nak berkongsi dengan sahabat sekalian, menggembirakan saudara ini daripada hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Iaitu Nabi bersabda, sebaik-baik amal adalah engkau membuatkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. Masya Allah. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, minggu lepas ada seorang wanita yang datang rezeki Allah jumpa saya di galeri. Kemudian dia belikan satu buku. Bila saya tanya, puan buku ni untuk siapa? Dia kata, Ustazah, ini untuk kawan saya. Kawan yang sama belajar di universiti, terpisah lama, kemudian berjumpa semula. Ustazah, kawan saya bernama Hidayah. Saya sebenarnya nak menggembirakan hati dia. Saya sebenarnya nak bahagikan dia. Saya tanya, kenapa dengan kawan puan? Ustazah, kawan saya sebaya dengan saya, umur 35. Dia sedang sakit tenat. Dia kanser perut. Yang mana kanser perut dia ni hanya satu di Malaysia. Sekarang dia dah tak ada perut, Ustazah. Perutnya telah dibuang. Pernah satu hari, satu ketika, selama seminggu saya tak boleh hubungi dia. Saya mesej dia tak balas, saya telefon dia tak angkat. Selepas itu barulah saya tahu rupanya dia dalam tempoh kritikal. Dan kenapa kawan saya Hidayah ni kritikal, Ustazah? Dia terlupa, Ustazah, dia tak ada perut. Yang dia tidak dibenarkan untuk makan dalam jumlah yang banyak. Maksud jumlah banyak ni bukan banyak macam kita tuan-puan sekalian. Kawan saya ni suka cheesecake. Satu hari dia terlupa yang dia tak ada perut. Dia makan satu keping. Kita panggil apa? One slice, satu keping. Dia makan sikit je, Ustazah. Sebab itu adalah makan kek kegemaran dia. Dia makan-makan, dia terlupa. Lepas dia makan, dia terus jadi macam biru. Terus jadi dalam keadaan sesak nafas. Terus dia kritikal, masuk ICU. Sahabat di mata Allah sekalian. Seorang wanita yang sangat tabah. Diuji Allah daripada muda. Dia kata, Ustazah, kawan saya ini bukan sekadar diuji dengan sakit. Tetapi diuji juga dengan ibu ayah telah meninggal dunia sekian lama. Dia adalah anak yatim piatu. Dan diuji pula sakit yang satu sacun di Malaysia. Yang sakit kanser perut memang ramai. Tapi dia sampai tahap kena buang terus perut. Jadi dia hanya mendapat nutrisi makanan daripada sumber ubat yang doktor bagi. Dia boleh makan, Ustazah, tapi porsi yang sangat sedikit sekadar nak hilang rasa. Kalau makan lebih je, Ustazah, dia dalam keadaan yang kritikal, sesak nafas, sakit. Lepas tu, Ustazah, dia pernah menangis dengan saya. Dia minta supaya saya doakan supaya sebelum dia mati, dia nak ada nikmat suami. Dia minta, dia selalu berdoa, ya Allah, dia nak rasa nikmat nikah, ada pasangan, ada suami. Sampai sekarang belum ada dan keadaan dia sakit tenat macam tu. Kemudian dia juga anak yatim piatu. Dan bila berlaku wabak COVID-19 ini, sahabat-sahabat di mati Allah sekalian, dia duduk seorang diri di rumah. Saya kata, dia tak ada adik-beradik ke? Dia kata, Ustazah, adik-beradik ada, Ustazah. Tetapi bila COVID-19, adik-beradik tak boleh balik untuk menemaninya, untuk jaga dia. Sekarang duduk di rumah dan dia kata, Ustazah, saya sangat kagum dengan kawan saya ni. Dia sangat dekat dengan Allah. Apa-apa pertolongan, minta tolong mesti dengan Allah sebab dia tak ada siapa-siapa. Dalam keadaan musibah COVID-19, dia duduk sorang-sorang di rumah. Kemudian adik-beradik tak boleh nak balik, nak tolong, nak bantu dia. Dalam keadaan dia semakin tenat sekarang, tak boleh nak bangun, tak boleh nak makan. Tetapi Ustazah, dia kata Allah sentiasa bersama dengan dia. Saya bila dengar, saya menangis. Kemudian terus saya kata, sekarang puan, saya kata puan, buatkan satu rakam video saya. Saya pun rakam, saya pun cakap kepada saudari Hidayah, saya doakan sekian-sekian dan keadaan saya sangat rasa sebab. Saya kata, puan, saya nak gembirakan. Saya nak gembirakan Cik Hidayah ni, walaupun saya tak kenal dia. Dia kawan puan. Dan puan telah buat banyak kebaikan. Sebab hadis Nabi bersabda, barang siapa sesungguhnya sebaik-baik amal soleh, sebaik-baik amal soleh adalah kamu menggembirakan saudaramu yang beriman. Dan puan sedang ceritakan kepada saya perihal seorang wanita solehah. Dan khabarkan, sampaikan khabar gembira baginya. Saya sebut dalam live tu, puan, saya sebut Cik Hidayah.
Saudari Hidayah adalah wanita solehah, bakal bidadari di syurga. InsyaAllah saya doakan dikurniakan suami yang soleh di syurga, digandakan pahala sekian-sekian. Ya Allah, tuan-puan sekalian, orang yang sedang sakit, paling bahagia dan gembira adalah mendapat doa daripada kita. Sebab itu, kita biasa tengok orang susah, orang sakit, dia akan share di FB. Dan ketika dia dapat tengok ramainya orang mendoakan, walaupun tanpa menghulurkan bantuan dalam bentuk material ataupun fizikal, tapi benar sesungguhnya orang yang sedang sakit paling bahagia adalah dapat doa. Jangan sekali-kali kita sebut, kalau boleh kita elakkan ayat sakit ni penghapus dosa. Tuan-puan sekalian, memang benar itu hadis Nabi, ada hadis Nabi. Tetapi biarlah kita mengungkapkan kata-kata yang manis dan indah. Antaranya adalah bila kita tengok ada orang yang sakit di media sosial, kita sebut apa? Sesungguhnya Allah nak berikan kamu syurga. Sesungguhnya kamu sudah dinaikkan darjat di sisi Allah. Sesungguhnya kamu orang yang dipilih oleh Allah untuk dapat rahmatnya. Tuan-puan sekalian, itu adab. Dan ini disebutkan oleh Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Apabila Rasulullah SAW balik daripada Gua Hira dalam keadaan ketakutan menggigil. Kita tuan-puan sekalian selalu takut kan? Tetapi tahap takut menggigil ini tahap takut yang sangat dahsyat. Rasulullah di Gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril dan rupanya yang sebenar. Lalu untuk kali pertama menerima wahyu daripada Allah. Dan bila balik, apa yang Khadijah buat? Tuan-puan sekalian, Ummahatul Mukminin, ibunda kita Khadijah adalah seorang wanita yang mempunyai komunikator yang terbaik. Psikologi yang sangat hebat. Komunikasi yang sangat hebat. Saat Rasulullah dalam keadaan ketakutan tersebut, kebimbangan, apa Khadijah buat? Khadijah selimutkan Rasulullah dan Khadijah peluk Rasulullah. Dan apakah kata-kata Sayyidatina Khadijah yang Khadijah keluarkan? Sayyidatina Khadijah mengeluarkan kata-kata yang sangat indah. Ini dirakam dalam hadis. Khadijah menuturkan kata-kata, "Wahai Muhammad, wahai suamiku, engkau adalah lelaki yang baik. Engkau selalu menghubungkan silaturahim. Engkau selalu memudahkan urusan orang lain. Engkau selalu menziarahi orang yang sakit. Engkau selalu membuat kebaikan." Subhanallah. Sayyidatina Khadijah menyebutkan satu demi satu kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunda kita menyebutkan, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimimu. Maksudnya nak sebut Rasul sedang takut ni, Sayyidah Khadijah menyebutkan kebaikan demi kebaikan. Sayyidah Khadijah nak bagi tahu, sesungguhnya orang baik sepertimu, Allah bukan nak zalimmu. Maksud ada sesuatu yang Allah nak berikan ni. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, bila ada saudara kita, sahabat kita yang sakit dalam alam maya, walaupun kita tahu dia sebelum ini seorang yang pelaku maksiat contohnya. Sebelum ni kita tengok di page dia, di FB dia, apa dia? Dia maksiat, dia dedahkan aurat, tiba-tiba kita tahu dia sakit. Janganlah ketika itu kita mengeluarkan ayat yang kita tahu kalau kita terima pun kita kecil hati. Ini mungkin ujian, Allah nak bersihkan dosa, semoga kembali kepada Allah. Ini peluang untuk bertaubat. Sahabat-sahabat nikmati Allah sekalian, kita cuba menuturkan kata-kata yang paling indah, sebab kata-kata itu kembali kepada kita. Kita sebutkan Allah nak naikkan darjat kamu, Allah sayang kamu, Allah sedang ini jalan kamu ke syurga, subhanallah, semoga diberi kesembuhan dan sebagainya. Ada satu kes saya, seorang wanita yang berpakaian sangat indah, wajahnya sangat bersih. Ya Allah, jumpa saya depan-depan, saya tengok, saya kata sejuknya tengok muka puan. Masya Allah, dia kata, "Ustazah, saya syukur Allah uji saya dengan kanser otak. Allah uji saya dengan kanser otak, Ustazah. Allah uji saya. Sebelum itu saya free hair, Ustazah. Saya tak tutup aurat, saya tak pakai tudung, Ustazah. Saya berpenampilan seksi. Kemudian Allah uji saya dengan sakit kanser otak. Saya lalui proses kemo, proses radioterapi apa semua, Ustazah. Kepala saya botak, tak ada sehelai rambut pun, Ustazah. Dan apa yang berlaku? Subhanallah, memang saya protes kenapa. Tapi nikmatnya saya rasai sekarang. Dan asbab itulah saya tutup aurat dengan sempurna. Saya pakai tudung, saya kenal Allah, saya dekat dengan Allah. Tapi Ustazah, dalam tempoh saya melalui proses tersebut, ramai yang mencemooh saya. Itulah dulu tak tutup aurat, itulah dulu seksi, kan dah kena, kan dah tak ada rambut.
Bila saya hijrah ustazah, bukan tak sakit. Orang mengata saya ustazah, mujurlah kepala tu botak. Kalau tak, mungkin tak tutup aurat lagi. Tapi ustazah, saya terima itu ujian demi ujian. Dalam keadaan ujian sakit, diuji pula cemuhan manusia. Diuji pula dengan orang sekeliling yang mengata sekian-sekian ustazah. Tetapi ustazah, manisnya dekat dengan Allah, manisnya zikir, manisnya saya rapat dengan Allah, tidak ada nilainya dengan kepahitan dalam proses saya hijrah. Kata-kata manusia itu ustazah tidak melemahkan saya ustazah. Dan Allah beri kemanisan. Bila saya sebut nama Allah, saya mampu menangis. Dan kemanisan apa ustazah? Kemanisan saya ingin merasakan bertemu dengan Allah. Ustazah, selama ni saya takut mati ustazah. Selama ini saya seorang yang takut mati ustazah. Takut mati. Tak nak mati, sakit sikit pergi berubat apa semua takut mati. Tapi ustazah tahu apa yang saya rasa sekarang? Kemanisan nak bertemu dengan Allah. Seolahnya saya telah bersedia anytime kalau Allah ambil saya nyawa. Saya rasa tak sabar nak jumpa Allah. Saya rasa tak sabar nak jumpa Rasulullah. Saya tanya, puan takut tak mati? Takut mesti ustazah. Sebab kita tak tahu bagaimana kesakitan diambil Allah nyawa. Tetapi nikmat bersedia untuk mati itu ustazah. Subhanallah, saya jaga diri saya jaga lidah saya. Sebab apa? Saya dah buat persiapan untuk mati. Saya boleh mati bila masa. Saya jaga lidah saya tidak menyakiti siapa-siapa. Saya jaga tulisan saya di FB supaya tak menyakiti siapa-siapa. Saya jaga mata saya supaya tak melihat maksiat. Saya jaga telinga supaya tak mendengar maksiat ustazah. Tidak ada sesuatu yang lebih indah ustazah. Kita sebagai hamba, kita buat persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita baca setiap hari, tuan-puan sekalian, dalam surah Al-Kahfi. Masya Allah, dalam surah Al-Kahfi, 10 ayat yang terakhir tadi tu, apa yang kita baca tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan setiap pagi kita akan mulakan dengan bacaan 10 ayat terawal, 10 ayat terakhir. Cuba perhatikan. Subhanallah, sebab itu, subhanallah, bila sampai ayat 110 ni, kalau perasan, saya akan mula rasa sebab. Cuba perhatikan ayat ke-110, ayat terakhir surah Al-Kahfi. Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Subhanallah. Lalu Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sadaqallahul azim. Allah berfirman, maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, Allah berfirman, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan kebaikan dan jangan menyekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah berfirman, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka lakukanlah amal kebaikan. Masya Allah, subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, antara ciri-ciri orang yang buat persiapan untuk bertemu dengan Tuhan, kita ni tuan-puan sekalian, bersiap ataupun tidak, kita tetap akan bertemu dengan Allah. Bersedia atau tidak, kita tetap akan mati. Bersedia atau tidak, kita tetap akan kembali kepada Allah. Maka lebih baik bersedia. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Dan dalam firman Allah tadi, Allah sebut apa? Barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, iaitu Allah, maka lakukanlah amal soleh. Subhanallah. Sebab itu tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita diberikan oleh Allah peluang untuk hidup sehari demi sehari, kita menganggap Allah masih beri kita peluang untuk beramal dengan amal soleh. Dan saya nak bacakan satu lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tepat sangat waktunya saya baca pada pagi tadi. Tuan-puan, kita tak sempat nak baca kitab Riyadhus Shalihin pagi ini. Allah izinkan dan Allah takdirkan saya untuk bicarakan apa yang telah saya bicarakan. Walaupun saya dah ready dah tulisan 2 hadis Nabi, tapi jangan kecewa ya, jangan kecewa. Kita akan baca hadis ni pada pagi besok. Jadi adalah hikmahnya. Surah apa tuan-puan dimati Allah sekalian, iaitu surah Yunus, muka surat 209. Surah Yunus, muka surat 209, juzuk 11.
Saya sangat harap tuan-puan sekalian boleh bersama dengan saya 5 minit saja lagi untuk menghabiskan bacaan ayat ini dan perhatikan terjemahan. Tepat pagi tadi, selepas solat subuh, saya baca surah Yunus ayat yang ke-7 dan ke-8. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini satu peringatan yang sangat mendalam daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, subhanallah, Allahu Akbar, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan ataupun tidak percaya akan pertemuan dengan kami, iaitu dengan Allah, dengan para malaikat semuanya. Saya ulang lagi sekali, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, iaitu tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan rasa puas dengan kehidupan dunia, serta rasa puas, rasa tenteram, rasa tenang, rasa cukup dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat kami. Saya ulang lagi sekali tuan-puan sekalian supaya jelas. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-7, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, yakni tidak percaya pertemuan dengan kami dan rasa puas dengan kehidupan dunia serta rasa tenteram dengan kehidupan itu. Allah beri peringatan, siapa yang tak percaya dengan pertemuan dengan Allah dan rasa puas dengan kehidupan dia hari ini, dia puas, dia rasa cukup, dia rasa puaslah, dan rasa tenang, rasa tenteram, dan orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ayat yang ke-8 Allah menyambung firman-Nya, mereka itu tempatnya di neraka kerana apa yang telah mereka lakukan. Ayat yang ke-9 Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh nescaya diberi petunjuk oleh Tuhan kerana keimanannya. Mereka di dalam syurga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah, Allahu Akbar. Ayat 7 hingga 9 surah Yunus ini, tuan-puan dan mata Allah sekalian, terus Allah gambarkan dua golongan yang berbeza. Yang pertama, golongan ahli neraka, yang mana mereka tak percaya dan tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Takut akan kematian. Takut sebab kita tahu mati adalah pintu bertemu dengan Allah. Kita perlu tempuh pintu ini bersedia ataupun tidak. Dan Allah berfirman, barang siapa yang tidak percaya ataupun tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia. Tuan-puan berhati-hati kalau kita ini di kalangan orang yang rasa puas, cukup, tenang, tetapi tak bersedia nak bertemu dengan Allah. Ya, kita tengok rumah kita selesa, cukup dengan keluarga, kita rasa makan minum pun selesa, okey semua, sehat tubuh badan, kita rasa puas, tapi kita tak buat persiapan untuk bertemu dengan Allah. Kita tak bangun malam, tak banyak baca Quran, tak zikir, tak buat amal soleh, na'udzubillah. Allah berfirman, mereka itu tempatnya di neraka kerana apa yang telah mereka lakukan. Mereka rasa puas dengan kehidupan dunia. Dan ayat ke-9 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh nescaya diberi petunjuk oleh Tuhan mereka kerana keimanannya. Mereka akan berada di dalam syurga yang penuh nikmat, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, kitab yang kita tadabbur bermula minggu lepas, hari Isnin sampai hari ini, kecuali Sabtu Ahad, setiap hari. Sahabat-sahabat yang baru jumpa, baru hadir pada saat ini, bersama saya ingin mengajak kalian bersama dalam Taman Orang Soleh, dan kita merujuk kepada kitab Riyadhus Salihin. Kalau siapa yang ikuti sebelum ini dan tak sempat baru ikuti hari ini, anda kena flashback balik, pergi ke page Ustazah Asma, semua siri ada. Hari ini adalah siri yang ke-8. Apa maksud Riyadhus Salihin? Iaitu Taman Orang Soleh. Dan kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran mesti menggandingkan orang soleh dalam syurga,
Orang yang beramal soleh dalam syurga. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini tuan-puan dimati Allah sekalian, oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengumpulkan sebaik mungkin hadis-hadis di dalam ini semuanya hadis yang sahih. Namun di sana ada juga hadis hasan bila telah ditakhrij oleh ulama hadis. Jadi insya-Allah siapa yang dia punya visi dia jelas untuk syurga Allah, saya sangat mengharapkan, sebab saya berjuang syurga bukan untuk diri saya. Saya bukan memperjuangkan syurga untuk diri dan ahli keluarga saya. Tapi saya perjuangkan syurga untuk seramai mungkin orang yang saya boleh tarik. Sebab apa? Saya tidak dijamin syurga dan saya bukan ahli syurga. Kerana saya takutkan neraka tuan-puan sekalian. Dan saya berjuang untuk syurga diri saya. Saya perjuangkan syurga untuk anak-anak, untuk suami, untuk ibu ayah, untuk adik-beradik. Dan saya nak perjuangkan syurga untuk lebih ramai wanita, lebih ramai muslimin dan muslimat. Kerana itu kesungguhan saya setiap pagi. Saya ingin seramai mungkin hadir dalam majlis ilmu Riyadhus Shalihin, taman-taman orang yang soleh ini, supaya kita bersama di dalam syurga Allah dapat jumpa Rasulullah. Saya dah pernah baca kitab Riyadhus Shalihin daripada awal sampai akhir, sebab sebelum saya sibuk berceramah secara umum di media sosial, banyak kuliah di Negeri Sembilan ini, bila tanya ustazah nak baca kuliah berkitab, ustazah sarankan kitab apa, memang saya akan bawa kitab Riyadhus Shalihin. Subhanallah, sebab kitab ini dia mengandungi bab akidah, bab ibadah, dia mengandungi bab akhlak, tasawuf tuan-puan sekalian. Ia adalah keperluan kita untuk menjadi hambanya yang soleh, yang mana yang firman Allah surah Yunus kita bacakan tadi. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan berada di dalam syurga yang penuh kenikmatan, ada sungai yang mengalir. Jadi kita kena belajar dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Subhanallah, alhamdulillah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, sekadar itu untuk kuliah kita pada hari ini. Saya mohon maaf tak sempat nak baca hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin ini. InsyaAllah esok kita bertemu. Moga Allah panjangkan usia umur kita dalam kebaikan insyaAllah. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk melakukan ibadah korban bersama dengan kami, NGO Sahabat Amal Care. Kita ada buat korban dalam Malaysia dan korban luar negara. Kami buat dengan cara yang terbaik. Korban dalam Malaysia, kita ambil lembu daripada ladang umah yang kita ternak sendiri. Mungkin ramai yang tak tahu, Ustazah Asma, tim NGO Sahabat Amal Care, kami ada membina ladang umah. Semua pembinaan, bangunan, kandang semua itu hasil daripada wakaf dan infak orang ramai. Dan Alhamdulillah, siapa ada ikuti live saya di kandang ummah, anda boleh lihat bagaimana lembu-lembu yang segar, sehat, diberi makan 80% daripada makanan alami, pokok-pokok menghijau, daripada biji, biji jagung dan sebagainya, Masya Allah. Dan ada biri-biri, ada kambing. Subhanallah, anda boleh cari dekat page saya, ladang ummah, ladang ternak ummah, anda akan tengok perkembangan. Kita buat itu untuk ummah, binatang ternak yang kita buat membesar, kita jaga dengan ihsan, beri makan yang terbaik untuk ummah. Dan daripada ladang ternak ummah itulah kita akan buat ibadah korban untuk satu Malaysia. Hasil jualan, hasil pembelian untuk ibadah korban masuk semula ke ladang ummah untuk kita besarkan lagi, untuk siapkan rumah sembelih. Rumah sembelih kita tak mampu lagi, tak ada bajet lagi. Jadi kita akan rolling, dan hasil daripada keuntungan ladang ummah ini akan kembali kerja dakwah dan kerja amal. Jadi sahabat dimati Allah sekalian, apabila anda melakukan ibadah korban dengan kami di Malaysia, anda sebenarnya sedang membantu kami untuk menjana jihad ekonomi untuk kelangsungan kerja dakwah, kerja amal. Yang kedua, di bawah kami memang dah siap-siap ada mereka asnaf fakir miskin yang kita nak bahagiakan dan gembirakan. Lebih daripada 10,000. Kita ada aktivis, ejen NGO Sahabat Amal Care satu Malaysia termasuk Sabah Sarawak yang berdaftar bawah kami ribu-ribu, belas ribu, puluh ribu asnaf fakir miskin. Jadi insya-Allah bersama kami untuk menggembirakan, sebagaimana hadis Nabi yang kita bacakan tadi, sebaik-baik amal adalah engkau menggembirakan, membahagiakan saudara kamu yang beriman. Dan siapa yang tak mampu untuk buat ibadah korban dalam negara, maka lakukanlah ibadah korban luar negara bersama dengan kami. Kami akan mengagihkan daging korban dan buat ibadah korban luar negara, antaranya di Kemboja, Thailand, Rohingya, Filipina, kawasan umat Islam yang terpencil, di Indonesia, kemudian di Afrika, kemudian di Palestin, insya-Allah. Jadi kami juga membuat ibadah korban luar negara mana-mana target negara umat Islam yang sangat miskin.
Tapi keutamaan kita, kita memang nak sebanyak mungkin ibadah korban di dalam Malaysia. Kalau tak mampu kerana kekurangan kewangan, buatlah ibadah korban bersama kami, NGO Sahabat Amal Care, subhanallah, di luar negara. Yang paling afdal ibadah korban bagi yang mampu, seekor lembu, seekor binatang yang besar. Tak mampu, ambil seekor kambing ataupun biri-biri. Tak mampu, ambil satu bahagian. Dan satu bahagian ini bagi yang mampu ambil bahagian yang terbaik. Sebab itu lembu di kandang kami, ladang Ummah, ladang kita semua, ada yang lembu harganya 15,000. Lembu yang sangat besar, berat dia lebih Brahman. Lembu Brahman, berat dia lebih daripada 1 tan. Lebih daripada 1,000 kilo. Lebih daripada 1 tan. Jadi nilai dia lebih kurang dalam 15,000 ke 12,000 macam tu. Jadi satu bahagian untuk lembu Brahman ni 3,500. Siapa yang mampu, anda kalau ambil, dan subhanallah tuan-puan sekalian, siapa yang ambil bahagian lembu yang paling besar, iaitu ada lembu Brahman, ada lebih daripada satu tan lembu ni, walaupun nilainya 3,500, subhanallah, jumlah daging lebih besar, lebih banyak, melebihi daripada seekor lembu, tuan-puan sekalian. Daging, walaupun kita ambil satu bahagian saja, Ustazah saya nak ambil bahagian lembu Brahman yang paling besar tu. Satu bahagian tu, jumlah daging dia boleh jadi lebih banyak daripada seekor lembu. Harga seekor lembu mungkin dalam 5,000, 4,500, 5,000. Tapi ambil satu daging daripada lembu yang paling besar, ada banyak saiz di kandang Ummah. Boleh hubungi nombor yang tertera, siapa yang nak tanya lembu-lembu jenis apa. Subhanallah, sebab apa? Dagingnya terlalu banyak. Seekor lembu mungkin belum menyamai satu bahagian lembu yang paling besar ni. Kenapa Ustazah menggalakkan begitu? Kerana bila kita buat ibadah korban, dapat bahagian lembu yang paling banyak, lebih ramai asnaf fakir miskin kita boleh agihkan. Contohnya kita dapat 20 kilo ataupun 30 kilo. Berbanding seekor lembu mungkin dapat wallahualam berapa kilo. Jadi lebih ramai dan anda boleh wakilkan kami. Ataupun kalau yang duduk dekat, anda nak juga bahagian daging korban, kita boleh bincang. Siapa yang nak lembu seekor pun kami boleh hantar. Ustazah, kami nak lembu seekor, kami pakat ni adik-beradik, saya wakilkan adik-beradik. Pun boleh tuan-puan sekalian. Jadi, siapa yang nak bayar ansuran untuk ibadah korban pun boleh. Ustazah, saya ni nak sangat buat ibadah korban, tapi ansuran bayar sebelum habis, bayar sebelum ibadah korban. Nak bayar 3 kali ke 4 kali ke semua boleh. Anda hubungi saja nombor telefon. Ini ikhtiar kami, NGO Sahabat Amal Care. Buat sebaik-baiknya untuk ibadah korban. Wakili umat Islam di Malaysia, subhanallah, supaya kita boleh mengejar pahala yang sangat besar. Yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah apabila tibanya Aidul Adha, melainkan kamu mengorbankan ibadah korban. Dan Nabi menyambung lagi, sesungguhnya setiap kuku, setiap taring dan bulu binatang korban itu akan menjadi saksi di akhirat kelak. Dan sebelum Nabi menyambung sabdanya, dan sebelum darah binatang korban itu menitik ke bumi. Sebelum darah binatang korban itu menitik, kan bila sembelih ada darah nak menitik. Sebelum darah binatang korban itu jatuh menitik ke bumi, redha Allah sampai dulu kepadamu. Jadi saya doakan sahabat-sahabat semua diberikan Allah kemudahan rezeki, ya Allah. Dilapangkan rezeki untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini, ya Allah. Namun jika anda tidak mampu untuk melakukan ibadah korban, niat dan doalah. Sebab mudah-mudahan dengan niat dan doa tersebut, Allah berikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka untuk melakukan ibadah korban. Sekian daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Asr tadi pun Allah sebut orang yang tidak rugi siapa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah orang yang tak rugi. Jadi insya-Allah terima kasih.